Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, sekali lagi kita bertemu dalam sesi live pada pagi ini di page Konsultan Sihat. Semoga semua yang menonton, follower yang menonton berada dalam keadaan sihat, baik, dan saya ucapkan kepada Muslim salam Jumaat, hari ini Jumaat. Banyak-banyakkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan salam perkenalan juga kepada mungkin ada follower baru yang kali pertama menonton. Macam biasa, klik like, komen di bawah. Kita saling berkenalan, saling bersilaturahim. Saya pun nak kenal siapa yang selalu tonton, siapa yang kali pertama. Anda boleh mungkin bagi salam dan ataupun wish selamat pagi ke kan. Siti Zaitun, Waalaikumsalam. Okey, topik hari ni, sebelum ni saya dah bawa dah topik ni, tapi mungkin ada yang kali pertama dengar, saya ulang balik topik ni dengan mungkin dengan uraian yang lebih detail lagi berkaitan dengan probiotics. Bila masa kita nak ambil probiotics, apa jenis probiotik, probiotik tu apa, hari ni saya akan hurai secara detail sikit. Tuan Amir Mizah, Waalaikumsalam. Alright, okay. Bila sebut pasal probiotics, apa yang kita fikir? Cuba anda teka, probiotik tu apa? Apa dia probiotik? Dia sejenis apa? Probiotik. Saya pun tak tahu apa yang orang awam fikir, public fikir berkaitan dengan probiotics. Tak tahu sama ada mereka faham atau tak. Probiotik dia asalnya dalam perkataan dua perkataan, pro and bio. Okey, pro and bio. Bio tu maksudnya benda hidup. Bila kita belajar biologi, biologi ni adalah satu cabang ilmu yang belajar berkaitan dengan apa-apa benda hidup. Degree saya dalam bidang biologi. Jadi biologi ni ada banyak cabang. Kalau di fakulti sains tu, dia ada satu Institut Sains Biologi. Dalam Institut Sains Biologi ni dia ada pecahan lagi. Dia ada biologi, dia ada biokesihatan, dia ada ekologi dan biodiversity, dia ada mikrobiologi, dia ada alam sekitar, biologi alam sekitar, bioinformatik, dia ada biokimia, dia ada bioteknologi. Biologi itu sendiri ada banyak cabang, mana pada asalnya kita belajar berkaitan dengan hidupan, biologi. Jadi bila kita kata probiotik ni adalah pro hidup, pro benda hidup. Lawan dia adalah antibiotik, anti hidup. Itu yang perkenalkan ubat antibiotik. Ubat antibiotik tu bio dia di mana? Bio dia di kuman patogen. Jadi kita bagi ubat antibiotik untuk bunuh kuman patogen. Kuman ni istilah bahasa Melayu, tapi kalau sains dia kita panggil bakteria. Bakteria ni ada dua jenis. Satu kita panggil pathogenic bacteria, satu lagi kita panggil probiotic bacteria. Ataupun nak mudah senang, kuman jahat, kuman baik. Bakteria baik, bakteria jahat. Pathogenic bacteria ni adalah bakteria jahat yang kita panggil kuman. Probiotic adalah bakteria baik, good bacteria. Tapi istilah good bacteria ni sebenarnya tak tepat, tapi untuk orang awam lebih faham, kita panggil probiotic. Kita panggil lah bakteria baik. Dia sama dengan kolesterol lah.
kolesterol jahat, kolesterol baik. Sebenarnya kolesterol jahat, baik ni istilah tak tepat. Itu untuk kefahaman orang awam. Dia yang lebih tepat adalah HDL, kolesterol HDL, high density lipoprotein, dengan LDL, low density lipoprotein. Kolesterol baik, kolesterol jahat. So sama juga dengan probiotik, bakteria baik, bakteria jahat. Jadi probiotik ni dia bukan saja menjurus ke arah bakteria saja, dia adalah probio, pro benda hidup. Jadi pro benda hidup ni ada banyak. Dia boleh jadi fungi, kulat fungi. Dia boleh jadi bakteria, bakteria. Dia boleh jadi juga kulat, bakteria. Apa lagi ada kulat, bakteria. Okey, kulat, bakteria. Algae tak ada lah pula kan. Alright, okey. Jadi istilah probiotik ni adalah apa-apa any microorganism, apa-apa jenis hidupan halus, any microorganism yang ada dalam usus yang menjadikan usus kita sihat. Itulah maksud probiotik. Jadi kalau orang tanya anda, probio tu apa? Probiotik tu apa? Probiotik tu adalah apa-apa hidupan seni yang kita panggil mikroorganisma yang hidup dalam usus kita, yang menjadikan usus kita sihat. Any microbes that live in our intestine and make it healthy. Itu dia punya by definition dia lah. Jadi apa-apa hidupan. Jadi ada probiotik yang daripada fungi, daripada kulat fungi ni. Antaranya adalah yeast kategori fungi. Kalau yeast, dia kategori fungi. Lagi satu daripada tempe pun kategori fungi. Cuma spesies berbeza, family berbeza. Jadi mereka ni kalau kita makan dia, kita makan kulat fungi yang ada pada tempe yang putih-putih tu, ataupun kita makan yeast, maka masuk dalam usus kita, mereka ni dapat menjadikan usus kita sihat, bergantung pada bagaimana kita makan dia. Nanti saya akan hurai dan topik-topik akan datang berkaitan dengan tempe, berkaitan dengan yeast yang kita buat kek apa dan sebagainya. Bagus ke yeast tu? Right? Hari ni saya nak cerita berkaitan dengan yogurt, probiotik yang ada dalam yogurt. Jadi probiotik yang ada dalam yogurt bukan yeast, bukan fungi. Dia adalah bakteria, sejenis bakteria. Sebab itulah dalam topik salah satu teknik makan untuk kurus, saya ada bagi tahu dalam tu, saya ada tulis topik tu, berkawan dengan bakteria. Kalau kita nak sihat, kalau kita nak turun berat badan dengan efektif, nak kurus dengan sihat, maka kita kena berkawan dengan bakteria. Bakteria mana yang kita kena kawan? Inilah kita panggil bakteria probiotik. Berkawan dengan bakteria probiotics. Dalam buku tu juga saya ada tunjuk banyak contoh. Tempe, tempoyak, kimchi. Itu semua yang mengandungi bakteria probiotik. Alright, okay. Jadi bila kita kata probiotik, bakteria tu, maksudnya kita kena ambil usus kita ni. Kita ada dua usus. Satu usus kecil, small intestine. Yang kedua kita panggil usus besar, large intestine, ataupun kita panggil colon. Okay, beza kedua-duanya adalah usus kecil ni tempat berlaku penyerapan nutrien yang kita makan. Bila kita makan apa-apa makanan yang melibatkan karbohidrat, apa-apa, any macronutrient and any micronutrient, karbohidrat, protein, lemak, dia semua akan di grind halus. Dia akan di blend di mana? Di perut kita. Perut akan blend saja. Ada asid yang dirembeskan dekat perut untuk hancurkan, ada enzim dirembeskan untuk hadamkan balik, cerna balik, digest dengan ni. Lepas tu bila dia dah blend, dia blend saja. Dia blend kisah. Jadi dah dalam bentuk kita panggil kain. Kain ni macam liquid. Dia dalam bentuk liquid.
bersedia untuk diserap. Jadi benda ni dah jadi macam liquid ni, dia akan lalu ke usus kecil. Usus kecil lah tempat penyerapan segala nutrien. Jadi nutrien akan diserap melalui usus kecil ke aliran darah kita. Bila saki baki nutrien, bila dia dah serap, pastilah ada hampas dia, sisa-sisa dia, bahan-bahan untuk bahan-bahan kompos dia, mana bahan-bahan buangan dia. Bahan-bahan buangan ni lah akan mengalir ke usus besar untuk dibuang sebagai najis. Ini basic yang anda kena faham. Jadi dalam usus kita, dia terdapat satu hidupan. Dia seolah-olah macam satu alam. Ada satu alam yang bersemadinya bakteria-bakteria ataupun hidupan-hidupan seni, mikroorganism, bersemadi dekat usus kita. Bersemadi dekat usus kita, kolon kita, usus besar, dia bersemadi dekat situ. Jadi perlunya bakteria yang betul, sekelompok bakteria yang betul untuk jadikan alam itu sihat. Dunia dalam usus kita tu sihat. Bila dunia dalam usus kita sihat, maka tubuh badan pun akan sihat sebenarnya. Right? Jadi secara generally-nya, usus yang sihat biasanya mengandungi 80% bakteria baik dan 20% bakteria tak baik, yang kita panggil pathogenic bakteria. Maksudnya 80% mesti kena ada probiotics, bakteria probiotics. 20%, another 20% barulah pathogenic bakteria, kuman yang tak baik. Dia tak boleh 100% baik, tak juga. Kalau tidak, dia macam dia ada interaction. Sebab bakteria baik ni dia tolong suppress. Dia ada fight dengan bakteria jahat. Kalau tidak, dia pun macam tak ada fungsi. Polis kena ada juga penjahat, barulah polis tu berfungsi. Penjahat perlu juga ada polis, supaya barulah ada macam ada fight gitu. So macam tu juga. So dia punya environment dia, environment kita panggil microflora environment dalam usus kita mesti 80% baik, 20% tak baik. Jadi bila katakan microflora ni tak bagus, maka kita adalah dapat masalah-masalah rentetan daripada usus yang tak sihat. Contohnya, kalau usus kecil kita tak berjaya nak serap susu, contohnya susu yang kita minum tu, dia tak boleh nak pecahkan molekul laktos tu. Disebabkan disebabkan kekurangan enzim laktase, kita panggil. Enzim laktase ni siapa yang keluarkan enzim laktase ni? Bakteria yang keluarkan enzim laktase. Barulah dia boleh pecahkan molekul, boleh pecahkan laktos tu kepada unit asas glukos dan galaktos. Kalau tak berjaya pecahkan molekul ni, maka kita akan dapat masalah lactose intolerance. Minum susu muntah, minum susu dia jadi macam sakit perut, memulas, pening-pening contohnya lah kan. Itu lactose intolerance. So penting ni belajar berkaitan dengan probiotics. Lagi apa lagi? Ada juga masalah kita makan certain makanan, sayur, kita makan buah, kita rasa macam, contohnya ada yang kita makan buah apple contohnya. Buah apple kita rasa macam sakit perut, macam gastrik macam tu. Sebab apa? Sebab pada apple itu ada sejenis karbohidrat, sejenis karbohidrat ke tu silap, kita panggil pektin. Pektin ni dia perlu di digest. Dia kena ada satu enzim untuk digest pektin ni. Kalau tidak, kita rasa macam macam sakit perut bila makan apple contohnya, pektin. Siapa yang tolong digest? Enzim tolong digest, bantuan enzim. Mana nak dapat enzim ni? Enzim ni nak dapat daripada bakteria yang ada dalam usus kita. Tapi kalau tak ada bakteria, maka enzim ni tak terasa. Jadi bila kita makan apple, kita rasa macam sakit perut, tak boleh makan apple macam tu. Ada juga orang tak boleh makan sayur-sayuran tertentu. Sebab bila makan sayuran tertentu, dia rasa macam
perut rasa macam sebu, dia rasa bloated, berangin, kembung perut, tak sedap. Sebab apa? Sebab dalam sayur tu ada fiber, right? Karbohidrat kompleks karbohidrat kita panggil fiber, serat. Jadi serat ni sebenarnya badan tak boleh nak cerna, dia perlu bantuan mikroorganisma, bakteria tolong cerna dengan melalui fermentation, kaedah penapaian dalam usus kita. Bakteria dia buat penapaian, fermentation, dan keluarkan enzim. Enzim adalah end product dia lah, dia keluarkan enzim. Kalau belajar lebih detail berkaitan dengan enzymatic activity enzim yang dimainkan oleh mikroorganisma. Jadi saya tak nak cerita terlalu sains sangat, just general saja saya cerita. Jadi perlunya, untuk sihat, perlunya kekalkan microflora environment dalam usus. Kekalkan microflora dalam usus. Bila kita kekalkan microflora dalam usus kita, maka tak ada lagi masalah bloated, berangin, sakit perut, alah makan itu, alah makan ini, tak boleh makan pedas. Ini semua microflora, ini semua rembesan enzim tak berapa nak cukup dalam usus kita. Ini semua berkaitan dengan komposisi bakteria, mikroorganisma dalam usus kita tak berapa cantik. Tetapi kalau orang di luar cerita, dia akan cerita pasal, oh ni ada masalah sembelit ni masalah ni kau ni. Okey, buat detox. Dia istilah detox tu tak berapa tepat, tak berapa nak scientific. Tak ada istilah detox dalam bidang perubatan. Dalam perubatan tak ada detox. Tanyalah doktor pakar macam mana pun, dia kata mana ada detox, usus tahu dia buat kerja sendiri. Tapi kalau belajar lebih mendalam berkaitan nutrition, biochemistry dan sebagainya, dia bukan masalah detox. Bukan detox yang orang maksudkan tu. Dia adalah cantikkan microflora environment, suasana environment dalam persekitaran dalam usus kita dengan baik, maka usus kita sendiri dapat bekerja dengan baik. Tak adalah masalah sembelit dan sebagainya. Jadi saya nak cerita hari ni, baru nak masuk topik probiotik dalam yogurt. Jadi dalam yogurt kita ada probiotik bakteria. Lebih tepat lagi kita panggil bakteria LAB. LAB ni apa? LAB ni ada lactic acid bacteria. Dia banyak jenis. Dia ada Streptococcus punya spesies, Thermophilus punya spesies. Banyaklah kalau nak sebut. Jadi jumlah dia mesti bilion. Untuk betulkan environment dalam usus kita, perlu ambil probiotik dalam kuantiti yang banyak. Jadi dalam yogurt ada probiotik bakteria. Jadi yogurt ni dikenali sebagai functional food. Mana makanan berfungsi. Betul ke translate ni? Functional food. Functional food tu maksudnya dia ada nilai-nilai therapeutics. Therapeutics tu maksudnya ada nilai-nilai perubatan, nilai-nilai terapi, nilai-nilai remedy, nilai-nilai penawar. Macam itulah therapeutics value. Dia ada nutritional value, dia ada therapeutics value. Disebabkan susu yang ditapaikan. Susu yang kita tapai. Macam mana kita buat yogurt? Yogurt adalah susu, fresh milk. Lepas tu kita perkenalkan pada fresh milk itu bakteria baik. Perkenalkan, dalam bahasa Melayu perkenalkan, dalam bahasa English science dia adalah inoculate. Kita inoculate, perkenalkan bakteria baik ke dalam susu. Lepas tu kita peram dia, incubate dia dalam 46 darjah, 42 darjah Celsius macam tu. Tak berapa warm temperature sangat, tapi dalam suam-suam macam tu. Jadi probiotik bakteria tadi tu, bakteria baik tu yang diperkenalkan masuk dalam susu tadi tu, dia tengok, wah, sekeliling dia, susu tu, sekeliling dia banyaknya makanan dia. Apa makanan dia? Makanan dia adalah lactose, sejenis karbohidrat. Lactose, gula lactose. So dia akan pecahkan lactose tu.
pecahkan laktos tu supaya mudah diserap dalam usus kita. Kalau kita makan yogurt, maksudnya kita dah makan hasil pencernaan bakteria tadi. Bakteria tu tolong hadam untuk kita. Ni sebab tu kita panggil, selain pada kita panggil functional food, kita panggil yogurt ni juga sebagai pre-digested food. Makanan yang pracerna. Bakteria baik tolong cerna untuk kita. Bagus tak? Ini bagus. Ini satu teknik yang paling shortcut untuk makanan yang kita makan senang hadam. Bila senang hadam, dia senang dicerna. Bila senang dicerna, kita tak perlu banyak tenaga dan takkan berlaku apa-apa komplikasi dalam badan. Nak turun berat badan pun senang. Guna teknik ini. Jadi bila kita makan yogurt, bila bakteria baik itu dia pecahkan molekul, dia pecahkan laktos yang ada dalam susu, maka hasil dia adalah antara hasil dia adalah glukos, galactose, lepas tu dia hasilkan lactic acid. Lepas tu dia membuatkan susu tu menjadi kental. Sebab tu yogurt dia pekat sikit. Sebab tu yogurt dia rasa masam sikit. Sebab bakteria baik probiotik ni, dia keluarkan end product dia, produk terakhir dia akan rembeskan enzim. Enzim juga dia rembeskan. Salah satunya enzim protease, casein, dan asid laktik. Sebab itulah yogurt dia rasa masam. Mana dapat masam ni? Sebab bakteria tadi ni, dia proses, dia cerna laktos, dia bagi keluarkan asid laktik, menjadikan susu tu rasa masam dan susu tu rasa kental. Anda pun sebenarnya boleh nak buat yogurt secara semula jadi. Dengan cara macam ni. Saya ajar. Pergi beli susu fresh milk. Fresh milk. Yang letak bukan UHT. Ambil yang fresh milk lah kan, pasteurized, yang ada letak dalam chiller tu. Anda beli dalam botol, jangan buka dia, letak dalam peti ais, jangan buka dia, biarkan sampai dia expired. Dengan syarat jangan buka, biar susu tu penuh, jangan buka, masih baru, letak dalam peti ais, biarkan dia expired. Bila dia expired, baru anda buka. Bila anda buka susu yang dah expired, tapi dengan syarat tak buka dia, maka anda akan nampak susu tu dia dah jadi macam kental-kental, dan anda ingat, wah, dia dah rosak ni. Tapi bila anda tuang dalam cawan, kental-kental tu bila anda minum, rasa sikit, anda akan rasa dia masam. Kalau susu tu rasa masam selepas expired, dengan syarat tak buka lagi susu tu, masih dalam botol dan dalam peti ais, tak letak dekat bilik, tak letak di suhu bilik, mesti letak dalam peti ais tanpa buka. Masih baru, tak letak dalam peti ais sampai expired. So susu tu rasa dia kental sikit, lepas tu dia rasa masam. Masam tu adalah yogurt. Dia bukan dicemari. Dia disebabkan susu tu dia baru, kita tak buka lagi. Bila kita tak buka, maka susu tu tak ada oksigen dalam dia. Bila tak ada oksigen dalam dia, bakteria baik akan muncul. Dan dia buat pernafasan secara anaerobik, pernafasan tanpa oksigen. Bila dia buat pernafasan tanpa oksigen, maka dia boleh buat kerja, dia pecahkan laktos dalam susu tu, dia jadi kental, dia lepaskan asid laktik. Lepas tu dia tolong suppress bakteria jahat. Kalau ada bakteria jahat, patogenik bakteria yang ada dalam susu, dia tolong suppress. Jangan kacau. Bakteria jahat pun akan mati disebabkan tak ada oksigen. Bakteria baik boleh hidup tanpa oksigen, dan dia memang nak hidup tanpa oksigen. Anaerobic. Dia bernafas secara, kita panggil anaerobic respiration, pernafasan tanpa oksigen. Right? So itu natural fermentation. Kalau anda nak buat yogurt secara sendirilah. Kalau saya buat dalam makmal. Kita inoculate dia, letak probiotic powder tu, letak. So dia adalah mesin dia buat. Tapi nak buat sendiri, buat macam tu. Tapi kalau anda buka, beli susu, anda buka,
dah terdedah dengan oksigen, masuk dalam peti ais. Lepas tu bila expired, anda buka balik, dia dah tak rasa masam. Masam-masam sikit, tapi dia lebih kepada rasa macam pahit macam tu. Pahit disebabkan patogenik bakteria bercampur dengan bakteria baik. Bila ada oksigen, maka patogenik bakteria ni dia menang. So dia kalahkan bakteria baik. Bakteria baik ni dia kalah. Walaupun dia ada rasa masam sikit, lactic acid yang dia nak buat fermentation tadi, tapi disebabkan ada oksigen, kita dah buka, main buka tutup letak dalam peti ais sampai susu tu expired, susu tu dah tak rasa masam. Expired dia rasa pahit. Itu sebabkan patogenik bakteria. So ini adalah sains. Jadi kalau anda beli susu yang tak buka lagi, sedar letak dalam peti ais, lupa nak minum, tak buka lagi, dah expired dah, buka-buka masam, boleh minum lagi. Itu yogurt naturally fermented. Takkan dapat keracunan. Tapi kalau dia rasa macam dah pahit, itu keracunan lah. Sebab tu dengan susu tu, biar susu tu penuh, jadi tak ada ruang oksigen, ruang udara pada dia, maka bakteria, patogenik bakteria akan suppress. Okay? Jadi itu sedikit sebanyak proses macam mana yogurt dihasilkan. Jadi bila makanan tu telah ditapai, ingat bila makanan tu ditapai fermentation, difermented, maka banyak faedah, benefit kita dapat. Pertama, makanan yang ditapai ni dia akan prolong dia punya shelf life. Dia akan panjangkan jangka hayat dia. Makanan yang ditapai ni panjang jangka hayat. Arak mana ada expired? Apa lagi? Tapai, panjang jangka hayat dia. Tempoyak panjang, bertahun boleh makan tempoyak. Lagi apa lagi? So jangka hayat panjang. Kimchi boleh simpan lama. Kimchi tak perlu letak bahan pengawet. Dia sendiri tu adalah diawetkan. Tapai tak perlu letak bahan pengawet. Dia sendiri diawetkan. Arak mana ada expired? Dia sendiri adalah bahan pengawet. Natural preservative. Budu kategori lain. Itu nanti saya hurai lebih lanjut, akan topik akan datang. Budu mana ada expired? Makin lama simpan makin sedap. Arak mana ada expired? Budu tak ada expired. Tempoyak tak ada expired. Kita tak pernah dengar ni expired. Bekasam mana ada expired. Right? Jadi pertama, makanan yang ditapai ni dia panjang jangka hayat dia. Itu benefit yang pertama. Benefit kedua, dia ada nutritional value. Nutritional value lebih tinggi. Makan sayur kubis tak sama dengan makan kubis yang ditapai, yang dibuat kimchi. Kimchi lebih bagus daripada sayur kubis. Minum susu tak sama dengan yogurt. Yogurt lebih baik daripada minum susu. Dia ada nutritional value. Nutritional value dia lebih tinggi. Ikan tak sama kita makan dengan ikan pekasam. Nutritional value dia lebih tinggi. Ikan pekasam yang kita perap dengan beras. Beras tu adalah karbohidrat. So kita letak dia padat-padat dalam balang tu, kita tutup rapat-rapat, jangan buka, peram dia. Tutup rapat-rapat tu, kita buatkan environment dalam balang tu tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, bakteria akan muncul. Bakteria baik akan muncul, bakteria jahat akan muncul. Bakteria jahat bila muncul dia kata, tak ada oksigen, dia akan mati. No, dia belum mati lagi. Bakteria baik ni dia akan muncul. Dia akan muncul banyak, dia tengok tak ada oksigen. Wow, dia saja boleh bernafas tanpa oksigen. So dia akan biak. Tambah pula dalam kasam tu dia ada beras goreng. Itu karbohidrat. Kalau tak ada beras, tak boleh buat. Masam tu dia tak jadi. Mesti ada beras. So dia akan pecahkan molekul beras, karbohidrat ni. Dia akan convert. Dia akan pecahkan, dia akan digestkan, dia akan suppress, matikan bakteria jahat. Dan dia akan rembeskan asid laktik. That's why perkasam rasa masam. Itu cara sains dia. Tapi jangan buka tutup. Peram betul-betul. Nak makan baru buka, barulah letak balik dalam peti ais. Supaya patogenik bakteria tak aktif. Sebab bila kita dah buka,
jangan biar dia macam tu. Bila kita dah buka, sebab oksigen masuk, takut dicemari dengan bakteria jahat pula. Letak dalam peti ais supaya dalam suhu sejuk, bakteria jahat ni, patogenik bakteria, inaktif. Dia tak berapa nak aktif. Right. Yang ketiga, makanan yang bertapai ni, dia ada nilai-nilai terapeutik, ada nilai-nilai perubatan tersendiri. Banyak kes makan yogurt, banyak study kata yogurt dapat tingkatkan sistem imun, lancarkan sistem pencernaan, which is true, betul. Lower down kita punya kolesterol LDL, kolesterol jahat, bad kolesterol ni, dia boleh kurangkan, rendahkan. Apa lagi, dia boleh perbaiki penghadaman kita, perbaiki masalah lactose intolerance. Banyak, terlalu banyak. Enzim dia terlalu tinggi. Jadi yogurt ni, cara kita nak dapat manfaat dia full maksimum. Bila nama dia yogurt, dalam dia ada bakteria probiotik, maka bakteria probiotik ni dia dapat hidup bagus, dia aktif di bawah suhu 10 darjah Celsius. Di bawah 10 darjah Celsius. Kena ingat, bakteria baik dapat hidup di bawah suhu 10 darjah Celsius ke bawah, baru dia aktif. Sebab itulah kita panggil dia culture hidup, life culture. Sebab itulah anda tengok mana ada orang jual minuman-minuman probiotics, jenama Calpis, jenama apa lagi, benda-benda Vitagen, Yakult, apa semua tu, yogurt. Mana ada orang letak dekat rak biasa, mesti letak dalam chiller 10 darjah Celsius ke bawah. Sebab dia adalah life culture, culture hidup. Culture hidup. Jadi masalahnya adalah, bila anda makan benda ni, anda beli, anda akan bawa balik rumah. Anda beli, anda letak dalam troli, kan? Anda letak dalam troli, anda bayar dekat kaunter, anda masuk dalam bonet kereta, sampai rumah, suhu dia dah lama, terlalu lama, dah tinggi dah, suhu dia dah naik tinggi. Daripada 10 darjah Celsius, naik tinggi sampai suhu bilik 27 darjah Celsius contohnya. Letak dalam bonet panas pula 30 darjah Celsius. So, bakteria baik ni lama-lama dia mati. Mati. Jadi bila anda balik minum, makan yogurt tu dah suam dah. Sebab bonet terlalu lama, letak dalam bonet terlalu lama. Masa khasiat probiotik tu dah berkurangan. Sebab life culture tu dah tak live dah. Dia jadi dead culture. Dia dah tak hidup, dia mati dah. Tapi khasiat susu, khasiat enzim dia masih ada. Enzim dia masih ada lagi. Kita pelihara dia lagi. Dia tak mati, dia tak rosak sebab suhu baru 30. Tapi nak kata probiotik tu dah tak ada dah. Sebab tu lah kalau anda tengok yogurt, Vitagen ke apa, benda-benda yang susu culture ni, cara delivery dia dari kilang nak ke shopping mall, dia ada lori khas dia, lori yang sejuk tu, untuk preserve benda tu. Cuma kita tak faham dia punya mekanisme, kita tak faham dia punya cara handling tu, maka kita beli yogurt tak dapat manfaat sepenuhnya. Sebab itulah nak beli yogurt sama macam beli aiskrim. Pergi shopping mall, beli aiskrim. Bila kita beli? Adakah awal-awal masuk shopping mall kita dah beli aiskrim? Cairlah. Sementara nak tunggu beli barang lain ni, cairlah aiskrim tu. Kita beli last sekali. Samalah dengan yogurt. Sama macam beli aiskrim. Kita beli last sekali. Lepas dah beli benda tu, jangan singgah-singgah kedai makan apa. Makan dulu baru beli. Ni kalau anda beli dulu, masuk dalam troli, letak siap-siap dalam bonet kereta, pergi makan. Kat shopping mall tu pergi makan dulu. Habis. Aiskrim pun cair. Yogurt pun dah mati dah. Dia punya bakteria probiotik. Jadi beli, cepat balik, letak dalam peti sejuk. Baru kita dapat khasiat probiotik tu masih hidup. Dan yogurt ni, bila kita nak ambil yogurt probiotik ni, kita kena ambil dia. Saya punya supervisor, syarah saya, dia kata apa tahu? Dia kata it's about maths game, permainan matematik. You are playing with numbers.
Kita bermain dengan nombor, bermain dengan bilangan. Katakan dalam yogurt ada 1 bilion bakteria. Sebenarnya tak sampai, berapa juta je. Macam mana nak buat angka? Katakan ada 10 juta, katakan ada 10 ataupun 100 juta. Katakan dalam satu yogurt kecil ni ada 100 juta yogurt. Bila kita makan yogurt, sebenarnya tak semua 100 juta tu berjaya bersemadi sampai ke usus besar kita. Sebab kita makan, dia akan melalui perut akan rembeskan asid sedikit sebanyak. Bilangan bakteria dalam yogurt tu dia dah mati disebabkan kena asid, kena enzim yang mana-mana kan. Jadi dia stres, dia mati. Right. Mungkin yang berjaya daripada 100 juta tu mungkin 50% saja berjaya sampai ke usus kita. Malah sebenarnya bilangan ni lebih kecil lagi, mungkin 30%, 40% saja. Jadi kalau kita makan 100 juta, kalau 50% berjaya sampai ke usus kita dan bertindak balas dan bertindak berfungsi, maka 100 juta baru kita dapat 50 juta saja. Itu pun kalau anda ambil yang yogurt betul-betul banyak. Tapi kalau anda ambil yogurt yang berperisa, lagilah jumlah dia lagi sikit. Itu kalau yogurt yang berperisa. Kalau anda makan Vitagen, lagilah jumlah dia sikit. Sebab dia air saja, sikit saja dia letak. Dalam Vitagen tu, susu culture tu, Vitagen ke Yakult ke, satu botol tu mungkin ada berapa juta je strain bakteria dia. Tu minum pula sampai perut, habis dah. Betul lah, kita minum ada tak terus rasa macam nak buang air besar? Tak rasa. Rasa sedap saja. Kita rasa flavor dia saja. Khasiat susu masih ada, tapi probiotik dah tak ada. Jadi kita nak dapat khasiat probiotik, kita kena tahu we are playing with game, maths game, number games. Kita bermain dengan angka, dengan jumlah. Jadi pilihlah yogurt yang banyak jumlah bakteria dia, bakteria probiotik dia. Maka antara yogurt yang paling banyak, ambillah yogurt yang natural yogurt. Lepas tu kalau kita beli yang berperisa dengan natural ni lebih kental. Sebab dia bakteria dia padat, billions. Berbanding yang berperisa ni, dia dah culture. Yes, dia dah extract, dia dah culture, dia dah berkurang dah. Sebab dia nak letak flavor, nak tampung flavor semua tu. Sebab tu dia tak berapa pekat sangat. Ambil yang natural, Greek yogurt ataupun plain yogurt, jenama apapun tak apa, beli sama semua, jenama pun sama, beli natural yogurt ataupun plain yogurt tu, Greek yogurt. Balik barulah letak perisa apa, nak letak madu ke, nak letak blend buah letak, itu sendirilah, pandai-pandai lah buat. Nak blend, ambil 2 sudu yogurt, blend sekali dengan pisang ke, minum, tak ada masalah. So kita nak dapat jumlah tu. Jadi kalau jumlah dia banyak, berjaya masuk, sebab tu kita ambil yang paling banyak, yang paling kental masuk ni, Greek yogurt, natural yogurt, plain yogurt. Makan mungkin dalam 30% saja yang berjaya survive sampai ke usus besar. Yang lain semua dah rosak, dah mati dalam perjalanan sampai ke usus kita tadi tu. Itu cara nak pilih probiotik. Dah beli, sama beli macam beli aiskrim, jangan lama-lama sangat. Beli terus berbalik, simpan dalam peti ais. Ataupun pergi makan dulu siap-siap, baru shopping. Last sekali nak bayar tu baru ambil yogurt. Macam beli aiskrim, baru ambil yogurt, bayar, terus sampai rumah. Jangan melencong mana-mana dah kalau nak dapat khasiat probiotik. Tapi kalau sekadar nak dapat khasiat enzim, susu, benda tu masih ada. Probiotik yang tak ada. Kalau nak rawat lactose intolerance, kalau nak rawat masalah sembelit, ini cara dia. Ini yang saya ajar. Okay. Bila masa kita nak ambil probiotik? Bila masa yang terbaik untuk makan yogurt? Masa terbaik adalah pada waktu malam. Pada waktu malam. Sebab apa waktu malam? Biar gap dia dalam 3 jam. 3 jam ke 4 jam selepas makan malam. Kalau betul-betul nak dapat khasiat yang maksimum,
Ini saya cerita maksimum. Makan bila-bila pun dapat juga khasiat dia. Nanti ada pula kata ini mengarut saja, ajar tak betul lah, sesat ni, tahyul khurafat syiah lah, apa benda lah. Bukan, saya maksudkan nak dapat khasiat betul-betul kita ada masalah, kita nak rawat. Kita ada sembelit yang ketara, kita nak rawat dengan pemakanan yogurt ni. Ini cara dia. Ambil lepas dinner. 3 ke 4 jam after dinner. Sebab 3 ke 4 jam after dinner makanan tu dah dicerna. Dah pergi meninggalkan perut kita dan bersedia untuk diserap melalui usus kecil, dan sisa-sisa kumbahan, sisa-sisa kumuh tu dah bersedia untuk dibuang, dah bergerak ke usus besar. Itu maksudnya. Time ni lah kita nak sediakan yogurt tentera dah datang dah, sebab dia orang dah standby dah. Dia dah standby. Tapi kalau kita makan awal-awal, makanan tak cerna lagi, masih ada dalam perut. Kita makan yogurt sebelum makan malam, yogurt tu dah sampai ke usus besar. Bila dia sampai ke usus besar, dia akan termenung. Kita nak buat apa sebenarnya ni? Tak ada benda yang boleh dibuat. Sebab makanan tak sampai lagi, tak cerna lagi. Dia nak buat apa? Dia nak tolong digest, tapi tak ada benda nak digest. Sebab tuan punya badan tak makan apa lagi, makanan tak sampai, masih dekat usus besar. So dia terpaksa tunggu 4 jam, 3 jam tak sampai, mati. Itu cara dia. Jadi biar makan after dinner. Kita dah makan 3-4 jam, baru kita makan yogurt. Sebelum tidur kita makan. Lepas tu bila dah tidur, kita tidur. Bila kita dah tidur, kita tidur. Bila kita dah makan yogurt, kita tidur. Bila tidur, time ni lah fermentation berlaku, baru dia boleh bekerja. Makanan tu dah siap sampai ke usus kecil, usus besar. Time ni lah yogurt boleh bertindak balas. Dia buat fermentation time kita tidur. Bila dia dah siap fermentation time kita tidur, bila kita bangun tidur, kita rasa nak buang air besar pagi. Inilah cara untuk disiplinkan diri untuk buang air besar pada waktu pagi. Kalau kita tak disiplinkan diri untuk buang air besar pada waktu pagi, maka time kita nak pergi jalan baru rasa nak buang air besar. Time kita naik bas, naik train, time tu lah rasa nak buang air besar. Time kita ada kerja, ada tiba-tiba ada event, kita duduk atas pentas, kita tengah berucap, kita rasa nak buang air besar. Itu maksudnya kita tak disiplinkan usus kita bila nak buang air besar sebenarnya. Macam mana kita nak disiplin? Kita kena ajarlah dia. Perkenalkan, betulkan environment dalam usus kita dengan pengambilan probiotik, yogurt. Timing kena betul. Ambil waktu malam, pagi lawas membuang air besar. Jadi sepanjang hari kita tu dapat bekerja dengan baik. Tak adalah rasa nak buang air besar time kita bekerja, tak. Kalau kita ambil yogurt pada waktu pagi, boleh. Tapi dia akan kacau bilau sekejap lah. Tengah hari kadang-kadang nak buang air besar, petang rasa nak buang. Ini cara-cara yang betul untuk kita yang ada masalah, betul-betul yang ada masalah pembuangan. Kalau sekadar nak dapat khasiat susu, nak dapatkan enzim dia, makan bila-bila pun ada saja. Okey saja, tak ada masalah. Ini cara. Ini yang kita panggil teknik. Anda faham tak? Teknik. Semua makan okey, tak ada masalah. Teknik untuk dapatkan berkesan. Kita olah sikit, dia ada kesan dah. Of course dia ada kesan. Makan yogurt breakfast dengan makan yogurt malam, of course ada kesan. Makan nasi lemak malam, makan nasi lemak time pagi, of course ada kesan. Dari segi penurunan berat badan pun ada kesan. Kita makan chicken chop tengah hari dengan chicken chop malam, of course ada kesan. Kita makan sate waktu siang dengan sate waktu malam, of course ada kesan. Inilah kita panggil teknik olahan makanan, bukan teknik berpantang. Ada yang tanya dalam grup, yang dia tanya, tak disediakan ke menu-menu dalam buku makan untuk kurus? Takkan tak sediakan menu makan untuk diet? Saya tak ada menu. Buat apa nak menu? Orang yang sediakan menu-menu untuk diet ni biasanya orang yang bermain dengan kalori. Nak turun berat badan, kira kalori. Ini menu ni tinggi kalori ni, tak boleh makan. Ini menu ni rendah kalori, boleh makan. Saya tak perlu kalori, sebab cara saya adalah tak perlu berpantang. Tinggi kalori tak ada masalah, tapi kena tahulah bila nak ambil ni. Masak lemak contohnya.
ayam masak lemak cili padi, tinggi kalori. Kalau orang lain kalau nak diet, coach dia tak bagi nak makan ni masak lemak ni sebab kalori tinggi. Sebab tu dia sediakan menu. Sebab tu lah menu dia salad salmon. Saya tak ada menu dan tak perlu menu. Semua benda boleh makan tapi tahu teknik. Ini cara saya. Teknik ni lah yang membuatkan kita enjoy untuk turun berat badan secara enjoy dan sihat dan efektif. Dia bukan perlukan menu strict. Bosannya hidupnya tu kalau ada menu. Suka hatilah aku nak makan apa. Macam tu lah cara saya macam tu. Suka hatilah nak makan apa, tapi tahulah bila nak makan, cara nak makan, teknik mengunyah, cara nak bagi kenyang berpanjangan, semua ada teknik. So sama macam yogurt. Kita cerita bab yogurt pun, tengok macam mana saya ajar cara. Kalau orang luar dia tak ajar cara, dia ajar ni makan yogurt, makan sajalah. Habis caranya macam mana? Ada orang makan berkesan, ada orang makan tak berkesan, ada orang makan lagi teruk lagi masuk gastrik dia. See, cara tak betul. Ubah teknik saja, dah pergi, dah okey. Makanan sama, tak perlu berpantang. Sebab itulah tak perlu menu dan tak perlu kira kalori. Tapi boleh nak kira kalori sebagai macam tanda, sebagai guideline kita. Tapi untuk turun berat badan cara enjoy, sihat dan berkesan untuk jangka masa panjang, kalori sangat susah untuk dikira sebab dia ada formula. Ada formula khas dia. Dia hanya boleh kita consider sebagai guideline sajalah, guideline. Janganlah terlalu tinggi sangat kalori. Itu saja. Tapi untuk berkesan sebenarnya dan enjoy, dia mesti enjoy lah. Kalau tidak kita akan stres. Bila stres, apa benda yang kita makan pun tak memberi efek kalau stres. Alright, saya rasa cukup sebab saya dah panjang saya hurai berkaitan yogurt saja hari ni. Harap dapat sesuatu, dapat info berkaitan macam mana nak makan yogurt. Tak kisah brand apa pun anda beli saja, tak ada masalah. Saya tak ada bias brand. Sebab saya beli tak ikut brand. Saya tengok ingredient yogurt, jenis yogurt. Ambil natural, balik rumah, barulah letak sendiri, perisa buah apa yang anda nak. Letak buah, blend mangga ke, blend apa-apa, letak madu sebagai manis. Tak adalah dia terlalu masam sangat. Kita boleh olah sendiri, right? Okey, itu saja daripada saya. Harap dapat manfaat. Anda boleh sebarkan video ni, share kepada kawan yang lain, invite mereka datang sama-sama belajar. Kalau anda ada soalan, seterusnya kalau anda ada soalan berkaitan apa-apa, berkaitan pemakanan yang nak saya jawab pada setiap sesi live, anda boleh tengok dalam ruangan komen ni ada tim konsultan sihat bagi link WhatsApp. Anda tanya melalui WhatsApp, mesej tersebut akan forward kepada saya. Saya akan jawab. Mereka tak akan jawab, saya akan jawab. Mereka tolong forward, kumpulkan soalan saja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok hari, insya-Allah. Bye bye.